Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Kalau korang baru dekat sini, hai, nama aku Syafinas. So guys, untuk minggu ni, aku nak cerita pasal satu kes yang baru jadi dekat Malaysia tak berapa lama dulu, tapi mendapat perhatian dari seluruh dunia, di mana berlakunya pembunuhan berprofil tinggi di KLIA 2 dan mangsa ialah abang tiri kepada Presiden Korea Utara sendiri, iaitu Kim Jong-nam. Aku akan kupaskan kenapa Presiden Korea Utara iaitu Kim Jong-un sanggup korbankan abang sebapa dia sendiri. Sebelum aku explain kenapa Kim Jong-nam ni nasib dia macam tu, aku akan cerita sikit siapa dia ni dalam keluarga dinasti Kim. Macam yang kita tahu dekat Korea Utara, jawatan presiden tu diturunkan dari bapa ke anak. Semenjak daripada Kim Il Sung, iaitu presidennya yang pertama, jawatan presiden tu diturunkan kepada anaknya, Kim Jong Il, dan seterusnya diturunkan kepada Kim Jong-un, iaitu Presiden Korea Utara sekarang. Dulu, masa Kim Jong-il masih hidup, semua orang ingat Kim Jong-nam adalah anak yang bakal mewarisi jawatan presiden di Korea Utara sebab dia anak sulung. Tapi pada tahun 2001, berlakunya satu peristiwa yang membuatkan Kim Jong-il hilang kepercayaan pada anak sulung dia, iaitu apabila Kim Jong-nam telah ditangkap oleh pihak immigration di Jepun bersama dengan isteri dan anaknya sebab dia telah memasuki Jepun dengan menggunakan pasport tiruan. Dan bila ditanya apa tujuan dia pergi ke Jepun masa tu, Kim Jong-nam cuma cakap dia nak bawa isteri dengan anak dia pergi ke Disneyland. So disebabkan kejadian ni, ayah dia sangat marah dekat dia. Bagi ayah dia, perbuatan dia tu sangat memalukan sebab Korea Utara ni memang terkenal sebagai satu negara yang sangat bencikan Amerika Syarikat. Dan Disneyland berasal daripada mana? Susulan daripada peristiwa tu, Kim Jong-nam telah dihalau keluar dari Pyongyang. Jadi dia pun bawa lah isteri dengan anak-anak dia pergi tinggal dekat China, iaitu di Macau. Dari awal lagi Kim Jong-nam dah pernah cakap dia tak berminat untuk menjadi Presiden Korea Utara yang seterusnya. Dia tak percaya dengan pemerintahan diktator. Adik lelaki dia iaitu Kim Jong-un telah menjadi bakal pewaris atau heir apparent. Nyawa Kim Jong-nam ni pernah diancam banyak kali. Sebelum peristiwa yang berlaku dekat KLIA 2 hari tu, beberapa percubaan untuk melenyapkan nyawa dia telah pun berlaku. Contohnya pada tahun 2006 apabila dia berada di Budapest International Airport, iaitu di negara Hungary. Masa tu ada satu percubaan untuk tapi tak berjaya. Dan lepas daripada kejadian tu, negara Hungary pun macam bagi soft warning dekat Korea Utara, macam please lepas ni jangan buat benda-benda macam ni dekat negara kami. Dan lepas tu pada tahun 2012 pun berlaku lagi satu percubaan untuk, tapi tak berjaya juga. Pada tahun 2011, Kim Jong-il telah meninggal dunia dan Kim Jong-un pun naik jadi Presiden Korea Utara sampai sekarang. Dan pada tahun 2012, iaitu setahun selepas Kim Jong-un menjadi Presiden, dia mengeluarkan satu arahan untuk menjejak dan membunuh abang tiri dia. Ingat macam aku cakap tadi, Kim Jong-nam ni hidup dalam pembuangan dan dia tak berani balik ke negara asal dia sebab dia tahu posisi dia sebagai anak lelaki sulung membuatkan nyawa dia sentiasa dalam bahaya. Ditambah pula dengan Kim Jong-un ni memang seorang yang sangat paranoid. Dia macam ada satu ketakutan tau. Dia takut orang gulingkan dia. Dia takut orang rampas kuasa dia sebab masa dia naik jadi presiden kan dia muda lagi. Kim Jong-nam pun punya takut sampai dia hantar surat dekat adik tiri dia, merayu, minta tolonglah, jangan apa-apakan dia. Dia tak berminat dengan kuasa, dia tak minat untuk rancangkan pergulingan ke apa ke. Dia cuma minta Kim Jong-un jangan apa-apakan dia dan anak isteri dia. Selagi Kim Jong-nam tinggal dekat China, Kim Jong-un takkan berani buat apa-apa. Korea Utara takkan berani buat apa-apa pada dia. Sebab apa itu nanti aku akan cerita nanti. Kim Jong-nam tiba di Malaysia pada 6 Februari 2017 dan selepas itu dia terus ke Langkawi dan tinggal di sana selama lebih kurang seminggu. Pada 13 Februari jam 8.50 pagi, Kim tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 untuk penerbangannya ke Macau pada jam 10.50 pagi. Pada jam 9 pagi, ketika menuju ke kaunter self check-in di tingkat 3, Kim telah dihampiri oleh dua wanita yang tidak dikenali. Kedua-dua wanita tadi telah menekapkan tangan mereka ke muka Kim, seorang dari depan dan
seorang dari belakang dengan tapak tangan mereka yang telah dioleskan dengan racun saraf VX. Lalu mereka melarikan diri. Kim Jong-nam menjadi panik dan bergegas meminta bantuan dari polis bantuan yang berada di sekitarnya. Kim terus dibawa oleh polis bantuan ke menara medical clinic yang terletak di dalam KLIA 2. Jururawat dan doktor yang merawat Kim pada masa itu mengatakan walaupun suhu di dalam klinik masa itu sejuk sebab ada aircon kan, tetapi Kim berpeluh dengan banyak dan dia kelihatan seperti merasa sangat sakit dan dia kurang memberi respon. Kim diberikan alat bantuan pernafasan dan juga ubat anti racun atropine dan juga suntikan adrenalin, dan selepas itu dia terus diusung untuk dibawa ke Hospital Putrajaya untuk menerima rawatan seterusnya. Tetapi malangnya Kim Jong-nam telah tewas semasa dalam perjalanan dari KLIA 2 ke Hospital Putrajaya. Kim Jong-nam menggunakan nama samaran iaitu Kim Chol dalam semua dokumen perjalanannya, termasuk tiket penerbangan dan juga pasportnya. Semasa kematian Kim Jong-nam, sebanyak 4 naskah pasport ditemui di dalam beg galas yang dibawanya pada masa itu. Dan keempat-empat pasport ni semuanya adalah pasport palsu yang berasal dari negara Korea Utara. Selain daripada itu juga terdapat wang tunai sebanyak lebih daripada $100,000. Dan dalam beg galas tu juga Kim Jong-nam ada bawa beberapa jenis antidot untuk racun-racun saraf. Maknanya bila dia travel, dia sentiasa bawa antidot ni. Dia sedar bila-bila masa saja serangan boleh berlaku ke atas dia dan bila-bila masa je nyawa dia tu boleh diragut. Suspek utama atas pembunuhan Kim Jong-nam ialah 2 wanita yang telah menghampirinya di kaunter self-check-in, iaitu Siti Aisyah, seorang warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia, dan juga Duan Thi Huang, seorang wanita daripada Vietnam yang datang ke sini pada masa itu untuk apa yang dia percaya sebagai urusan kerja. Duan Thi Huang telah diberkas pada 15 Februari. Manakala Siti Aisyah pula ditangkap oleh pihak polis pada 16 Februari. Siti Aisyah dan Duan Thi Huang, mereka ni saling tak mengenali antara satu sama lain. Tetapi cerita mereka sama. Menurut mereka, mereka telah digaji oleh director untuk melakukan sebuah video komedi atau video prank di KLIA 2 pada hari itu. Mereka juga cakap bahawa ini bukan kali pertama mereka buat syuting untuk video prank. In fact, diorang dah terlibat dalam pembikinan video prank di banyak lokasi lain seperti shopping kompleks, dekat taman, dan diorang bukan saja syuting dekat Malaysia tapi dekat banyak negara sekeliling Asia Tenggara. Jadi pada hari kejadian, diorang ingat diorang nak syuting video yang sama, buat prank yang sama yang diorang buat macam sebelum ni, iaitu diorang kena hampiri siapa saja yang director diorang suruh, lepas tu pekuk muka dia dari belakang macam ni kan, dan buat-buat macam tersalah orang, lepas tu say sorry dan lari. Selain daripada Siti Aisyah dan Duan Thi Huang, terdapat 7 orang lelaki yang juga dinamakan sebagai suspek oleh pihak polis, dan kesemua 7 orang lelaki ni adalah lelaki berwarga negara Korea Utara. Aku akan letak dekat skrin muka-muka suspek ni dan aku bahagikan kepada 2 bahagian saja sebab aku tak nak korang confuse. Lagipun tak ada sebab untuk aku elaborate panjang pasal semua suspek-suspek ni sebab macam korang tengok aku bahagikan kepada 2 grup. Satu grup 4 orang suspek ni pada hari kejadian lagi, lepas diorang dah make sure Kim Jong-nam dah tak ada, diorang terus cabut lari, diorang ambil flight pergi ke Dubai. Dan satu lagi grup suspek ni, diorang pun sama juga, lepas diorang dah make sure yang Kim Jong-nam dah tak ada, diorang terus cabut pergi ke Bukit Damansara, iaitu di mana pejabat kedutaan Korea Utara berada di Malaysia. Dan diorang sorok dekat dalam tu, tak keluar-keluar. Actually bangunan kedutaan Korea Utara tu ialah sebuah rumah tau. Diorang sorok dekat situ dan polis kita tak boleh buat banyak benda pun. Jadi berbalik kepada Siti Aisyah dan Duan Thi Huang, kedua-dua wanita ini telah dituduh sebagai pembunuh Kim Jong-nam dan pembicaraan mereka dimulakan bermula pada 25 Oktober 2017. Pada masa ni mereka telah dipenjarakan selama lebih daripada 7 bulan. Sepanjang perbicaraan ni, pada pendapat aku, pihak pembela berjaya mengemukakan terlalu banyak bukti yang menunjukkan Aisyah dan Duan memang betul-betul tak tahu apa yang mereka buat pada hari itu. Diorang betul-betul ingat masa diorang pergi sentuh muka Kim tu, diorang tengah record video prank. Dan ini berdasarkan bukti-bukti macam mesej antara mereka dan ejen yang merekrut mereka.
Lepas tu video-video prank yang pernah mereka record sebelum ni video-video tu ada tau kat YouTube, tapi aku tak sure ada lagi ke tak. Duan Ti Huang telah direkrut pada Disember 2016, iaitu lebih kurang 2 bulan sebelum kejadian, oleh lelaki yang dia kenali sebagai Mr. Y. Lelaki ni juga telah dikenal pasti akhirnya, dan dia juga salah seorang daripada 4 orang yang melarikan diri ke Dubai pada hari kejadian tu. Menurut Aisyah dan Duan, kebiasaannya bila diorang nak buat video prank ni, director akan bagi diorang krim ataupun baby oil dekat tangan diorang untuk diorang tekapkan dekat muka orang yang diorang nak prank tu. Dan pada hari kejadian tu, tanpa diorang sangka, apa yang diorang ingat baby oil tu sebenarnya ialah racun saraf VX. They were really just two naive women who were caught in an ugly situation. Pada 11 Mac 2019, iaitu 2 tahun selepas kejadian, Siti Aisyah dibebaskan dari semua pertuduhan dan dia dibenarkan untuk pulang ke Jakarta. Keputusan ini dibuat hasil daripada rundingan diplomasi antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian pada 1 April 2019 pula, Duan Ti Huang telah bersetuju untuk mengaku bersalah untuk tuduhan yang lebih ringan, iaitu mencederakan Kim Jong Nam dengan sengaja, dan tuduhan ini juga membawa hukuman yang lebih ringan. Dan akhirnya pada 3 Mei 2019, Duan juga dibebaskan dan dibenarkan pulang ke negara asalnya. Kes ni memang sangat kusut dan aku tak boleh cerita kes ni semata-mata kronologinya, lepas tu perbicaraan dan apa hasil perbicaraan tu, sebab kes ni high profile. Ia melibatkan Malaysia, Korea Utara, Indonesia, Vietnam. Jadi aku juga kena cerita apa implikasi daripada kejadian ni. Selepas tersebar berita bahawa Kim Jong Nam telah mati dibunuh di Malaysia, kerajaan Korea Utara dengan segera menuntut Malaysia untuk memulangkan mayat Kim Jong Nam. Masalahnya, kematian ni bersifat jenayah dan berlaku dalam sempadan Malaysia. It happened on our soil. Jadi Malaysia bertegas untuk melakukan siasatan, termasuk bedah siasat yang diorang tak nak sangat kita buat tu. Duta Korea Utara yang berada di Malaysia pada masa tu menuduh Malaysia telah bersekongkol dengan negara yang Korea Utara anggap sebagai musuh besar diorang, macam Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Dia punya tuduhan tu macam tiba. Kalau korang ingat lagi masa kejadian ni berlaku pada tahun 2017 tu, benda yang kita paling risau pada masa itu ialah keselamatan rakyat kita yang berada di Pyongyang pada masa itu, iaitu duta kita, staf kedutaan dan ahli keluarga. Kesemuanya sebanyak 9 orang. Korea Utara tak benarkan mereka pulang selagi mereka tak dapat mayat Kim Jong Nam, dan juga selagi kita tak bebaskan dan benarkan semua rakyat dia yang ada kat sini masa tu yang terlibat dengan kes tu untuk pulang sekali. Kan tadi aku ada cakap ada suspek yang polis tak dapat nak tahan sebab dia orang sorok dalam embassy. Korea Utara tak bagi kita tahan dia ataupun soal siasat dia. Dia tak bagi kita buat apa-apa. Dia suruh kita bagi dia orang balik macam tu saja. Jadi nak tak nak, akhirnya Malaysia pulangkan mayat Kim Jong Nam ke Korea Utara walaupun siasatan belum habis. Tapi sebelum kita pulangkan tu, kita dah buktikan yang si mati tu memang betul-betul Kim Jong Nam. Nanti dia tak boleh claim itu salah identiti ke atau orang lain, sebab macam aku cakap tadi, dia masuk Malaysia tu pun pakai pasport palsu kan. Dan kita secure bukti yang kematiannya adalah disebabkan oleh racun saraf VX tu. Korea Utara bermati-matian tak mengaku yang mereka adalah dalang di sebalik pembunuhan Kim Jong Nam. Tapi tak ada orang lain yang ada motif. Lagipun kalau diorang bukan dalang, kenapa rakyat dia lari pada hari kejadian? Macam yang aku cakap dekat awal video tadi, selama ni Kim Jong Nam menetap di Macau, China. Jadi selama dia menetap di China, Korea Utara tak berani buat apa-apa pada Kim Jong Nam. Sebab Korea Utara takkan berani cari pasal dengan China. Sebab mereka sangat bergantung dengan negara China, terutama dari segi ekonomi. North Korea cannot afford to make China angry with them. Sebab tu, Kim Jong-un tunggu sampai abang dia pergi ke negara lain. They were waiting for him to leave China. Tahu takut. Vietnam mengutuk keras perbuatan Korea Utara kerana melibatkan rakyat mereka dalam kejadian ni. Vietnam telah menuntut Korea Utara untuk membuat permohonan maaf secara terbuka atau mereka akan putuskan semua hubungan antara kedua-dua negara. Amazingly, North Korea turut permintaan Vietnam tu, which is weird considering dia kan tak mengaku dia yang buat. Personally, aku memang 100% percaya yang Siti Aisyah dan Duan Ti Huang ni bukannya spy ke atau pembunuh upahan. Aku 100% percaya diorang tak bersalah.
Siti Aisyah lagilah. Dia upload semua aktiviti harian dia dekat Facebook dia. Mana dia pergi, apa dia makan, apa dia buat setiap hari. Semua dia upload dekat Facebook. Pembunuh upahan apa yang buat macam tu? Pembunuh upahan kan selalunya low profile. Huang kembali ke KLIA 2 hari selepas hari kejadian. Sebab kalau ikutkan, ejen dia cakap ada shooting video lagi. Kalau Huang ni betul-betul seorang assassin, dia takkan pergi balik ke tempat kejadian, terutamanya dalam masa 2 hari selepas berlakunya kes. Tidak seperti suspek-suspek warga Korea Utara yang lain, Siti Aisyah dan Duan Ti Huang langsung tak ada percubaan untuk lari daripada Malaysia. Sebab diorang memang tak tahu apa yang diorang dah buat sampailah diorang kena tangkap. Banyak pihak yang berpendapat Duan Ti Huang dan Siti Aisyah tahu yang tangan mereka telah dilumurkan dengan racun dan bukannya baby oil pada hari kejadian. Sebab lepas diorang pergi sentuh muka Kim Jong Nam tu, diorang terus pergi ke bilik air untuk cuci tangan. Dan sepanjang perjalanan diorang pergi ke bilik air tu, masing-masing menjauhkan tapak tangan dari muka mereka. Tapi bagi aku, it's a simple explanation. They thought that was baby oil. Kalau korang tengok, Duan Ti Huang dan Siti Aisyah ni, diorang selalunya well groomed. Diorang pakai baju cantik-cantik, muka bersolek. Kalau tapak tangan diorang ada minyak, diorang takkan nak minyak tu tersentuh kat muka diorang. Because oil is the best makeup remover. Lagipun macam Duan cakap, hari tu dia pakai baju putih dan minyak yang dituangkan ke tapak tangan dia tu akan meninggalkan kesan kalau terkena dekat baju. Lagipun tak ada manusia normal yang suka tapak tangan dia berlumuran dengan minyak kan. Tapi sekurang-kurangnya finally diorang dapat balik juga ke pangkuan keluarga diorang. Tak macam Kim Jong Nam, dia dah tak dapat jumpa dah anak bini dia. Okay guys, finally kita dah sampai ke ujung video. I hope that we all learn something from this. Kes ni memang semak, tapi tak apalah sebab sekarang kita pun dah tak kawan dah dengan Korea Utara. Terima kasih sebab dah tengok video aku. Give this video a like kalau korang suka dengan video ni. Dan subscribe ke channel aku sebab ia membantu untuk channel ni berkembang. I will see you on my next video.